Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Kita teruskan pelajaran kita bab 12 dahulu ya di musim PKP ini. Jadi cikgu teruskan pembelajaran sains kita dengan tajuk tenaga nuklear. Jadi dalam gambar rajah itu, ini adalah stesen jana kuasa nuklear. Jadi beberapa persoalan yang perlu kita tanya ketika membincangkan bab ini, antaranya sejauh manakah Malaysia bersedia untuk memiliki stesen jana kuasa nuklear sendiri. Okey, bagaimanakah tenaga nuklear dihasilkan? Tenaga nuklear dihasilkan melalui dua cara, iaitu pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Persoalannya, nukleus apa? Nukleus atom apa? Dia kata pembelahan nukleus. Nukleus apa yang dibelah? Nukleus apa yang mengalami pelakuran? Okey, untuk menerangkan ini, cikgu kena reverse balik ke tajuk 8. Okey, ini tajuk 8, jadual berkala unsur moden. Bab 8 yang kita belum belajar, tapi tak ada masalah. Sebab jadual berkala ini sepatutnya telah pun dipelajari semasa di tingkatan 1. Di tingkatan 1 ni ada ni. Dan ada 118 jenis unsur yang disusun di dalam jadual berkala moden ini. Kamu dapati dia bermula dengan hidrogen, kemudian di hujung ni helium, sambung lithium, beryllium, boron, karbon, natrium, magnesium, aluminium, kemudian kalium, kalsium, cesium. Ini adalah apa cikgu tak nampak, vanadium, kromium dan seterusnya. Bagaimana unsur-unsur ini disusun? Bermula dengan hidrogen. Kalau kita ambil unsur hidrogen, apa yang boleh kita tahu tentang data-data yang ada di sini? Nombor 1 di atas itu merujuk kepada nombor proton. H adalah simbol bagi unsur. Bawah dia hidrogen nama unsur, 1 di bawah adalah gisim atom relatif. Okey, kalau kita ambil contoh magnesium, 12 itu adalah nombor proton magnesium. Simbol dia Mg, nama dia adalah magnesium. Bawah tu 24 adalah nombor gisim magnesium. Dan kalau kita tengok ada color-color ni. Yang berwarna oranye ni, kuning ni adalah unsur logam. Yang berwarna merah ni adalah separuh logam. Dan biru ini adalah bukan logam. Dan kita tengok di bawah ni pula ada siri lantanida, siri actinida. Dan kalau kita zoom lagi dekat, kamu tengok nombor proton dia 57, 58, 59, 60. Dia punya gisim 139, 140, 141. Dan unsur-unsur ini mempunyai pertambahan nombor proton dan nombor gisim. Dan ini menunjukkan bahawa nukleusnya semakin berat dan semakin tidak stabil. Maka unsur-unsur dalam kumpulan lantanida dan actinida ini juga adalah kebanyakannya unsur-unsur bahan radioaktif. Di sini cikgu nak buat perbandingan. Contoh unsur hidrogen tadi, dia punya gisim atom dia adalah 1. Kemudian uranium, gisim atom dia 238. Oleh itu nukleus bagi unsur hidrogen lebih ringan berbanding unsur uranium. Unit kat tengah ni. Oleh kerana dia berat, nukleusnya tidak stabil dan perlu dipecahkan kepada nukleus yang lebih kecil. Ketika proses pemecahan nukleus ini kepada nukleus yang lebih kecil, pada masa proses berlaku pemecahan tu, pada masa itulah terbebasnya tenaga haba yang banyak. Dan tenaga haba yang bebas itu dikenali sebagai tenaga nuklear. Okey, lagi sekali cikgu tunjuk kedudukan uranium dalam jadual berkala di sini uranium 238. Dia bukan 238 je, dia ada uranium lain juga sebab dia adalah isotop. Kemudian di sini ada thorium. Okey. Kemudian ni semua ni adalah bahan radioaktif Ni semua ni adalah bahan radioaktif, rasiodimium, neodymium. Okey, dan bahan-bahan ni adalah berbahaya dan disimpan dengan ketat. Penyimpanan dia sangat ketat, tak boleh diletak sesuka hati di makmal atau di permukaan terdedah. Kita terus kepada penggunaan tenaga nuklear. Kalau mentaliti kita, tenaga nuklear ni adalah satu bentuk tenaga yang berbahaya. Tetapi kalau dia tenaga yang berbahaya, kenapa kini terdapat lebih daripada 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear? Kenapa? Antara negara-negara itu adalah Amerika, Rusia, Perancis, Slovakia, Jepun. Jadi persoalannya, mengapa negara-negara ini menggunakan tenaga nuklear berbanding dengan semua tenaga yang lain? Okey, jawapannya di sini Kerana tenaga nuklear ialah tenaga alternatif yang boleh menjanakan tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu.
Kerana petroleum dan arang batu lama-lama akan habis. Jadi tenaga nuklear ni tak habis dan dia menghasilkan tenaga lebih besar dan efisien berbanding dengan sumber-sumber tenaga yang lain. Okey. So simbol ini biasa kita jumpa selalu dekat tempat X-ray. Ada tempat-tempat tertentu, kalau kamu tengok ada simbol ini, maksudnya di situ ada penggunaan bahan radioaktif dan dia adalah berbahaya. Tenaga nuklear menghasilkan sinaran mengayon yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti perubatan, pertanian, perindustrian. Penggunaan tenaga nuklear dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup manusia. Jadi mentaliti kita sebelum ni, tenaga nuklear tu adalah berbahaya. Sebenarnya dia adalah berbahaya kalau kita salah guna ataupun tidak mengawal penghasilan tenaga tu. Itu bahaya. Tapi sebenarnya kalau tidak, penggunaannya sangat banyak penggunaannya sangat digunakan secara meluas lah dalam pelbagai bidang. Kemudian apa lagi kebaikannya? Tenaga nuklear membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Jadi dia tidak bebaskan banyak gas karbon dioksida, sikit sahaja. Okey. Apakah kesan buruk sumber tenaga nuklear berbanding dengan sumber tenaga yang lain? Pertama, ketika proses penghasilan tenaga nuklear, dia juga menghasilkan sisa, iaitu sisa radioaktif yang menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa semua hidupan. Jadi dalam video yang cikgu bagi tu kamu bisa tengok kesan-kesan sekiranya kita terkena radiasi radioaktif. Okey, apa lagi? Kita tahu bahawa tenaga nuklear juga banyak digunakan dalam penghasilan senjata. Kita selalu dengar senjata nuklear. Jadi, kalau kita guna senjata nuklear, dia menghasilkan tenaga yang sangat besar. Kalau disalahguna boleh menyebabkan kesan yang sangat buruk kepada manusia. Okey, nampak ni letupan gas-gas asap yang terbentuk daripada letupan menggunakan bahan radioaktif. Tenaga nuklear yang dihasilkan. Okey, tenaga nuklear dihasilkan dengan dua cara. Okey, lagi satu cikgu ulang ni. Tenaga nuklear bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Nukleus atom yang berat tadi yang tak stabil, yang mana nukleusnya perlu lebih ringan. Jadi tenaga nuklear dihasilkan melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Kita tengok contoh pembelahan nukleus dahulu, selepas ni baru pelakuran nukleus. Jadi, pembelahan nukleus ialah proses hentaman nukleus atom tidak stabil seperti uranium-235 dengan neutron bertenaga tinggi. Jadi, nukleus uranium-235 dibedil. Dibedil ataupun dihentam oleh neutron. Dihentam oleh neutron dan neutron ini bergerak dengan tenaga yang sangat tinggi. Nukleus yang tidak stabil dalam uranium-235 ini akan dipecahkan kepada dua nukleus. Dengan membebaskan neutron dan tenaga nuklear. Sambil dia kena hentam, kena bedil dengan neutron, dia dapat dua nukleus yang lebih ringan dan dapat balik neutron dan pada masa yang sama membebaskan tenaga. Dan tenaga ini dikenali sebagai tenaga nuklear. Dan pelajar-pelajar sekalian, pembelahan nukleus ini berlaku secara berterusan. Apabila neutron membedil dan membelah nukleus berjisim besar yang baharu. Tindak balas ini disebut sebagai tindak balas berantai dan dia sentiasa berterusan. Dapat neutron ni bedil yang ni pula. Dapat dua lagi nukleus baru, dapat lagi neutron, dia bedil lagi. So ini adalah tindak balas berantai. Okey, untuk proses pelakuran nukleus, tindak balas yang sebaliknya berlaku. Pelakuran nukleus merupakan satu proses percantuman atau penggabungan dua nukleus radioaktif yang lebih ringan, membentuk nukleus yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga. Jadi tindak balas pelakuran dengan pembelahan nukleus ni dua tindak balas yang saling berlawanan. Kalau pembelahan tadi dapat nukleus yang ringan, tapi yang ni daripada nukleus ringan dia bergabung membentuk nukleus yang lebih berat. Dan waktu dia pergabungan juga bebaskan tenaga. Sebagai contoh, dua nukleus kecil dan ringan seperti deuterium dan tritium, dua-duanya adalah isotop hidrogen bercantum dan membentuk satu nukleus yang lebih besar dan berat. Ini kita belajar nanti dalam bab 8 ada. Proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi dan membebaskan tenaga nuklear yang lebih banyak berbanding dengan pembelahan nukleus. Okey.
atom hidrogen tadi ya. Satu deuterium, yang kedua tritium, bergabung dapat helium. Proses pelakuran di sini dapat helium dan dia bebaskan neutron dan membebaskan tenaga nuklear. Baik, sebagai penutup kelas hari ini, cikgu minta kamu lengkapkan modul A plus SPM ini di muka surat 141 dan 142. Sekian, terima kasih.